Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih pada pihak penganjur ataupun jawatan kuasa masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang yang menganjurkan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih pada Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Maria Chan daripada Singapura, Kak Romiah Abdul Rahman, Kak Zah, Tohun, Cik Hatia Syafi'i, Kak Zah, Muhammad Syarif, Umi Kalsum, Natifah Ahmad, Amir Rashid Azhar, Kak Akmal. Kak Akmal, dia guna Facebook anak dia. Kak Akmal Section 19, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Zah. Dan pihak masjid ada meletakkan nombor akaun Affin Bank yang tertera dekat komen yang telah dipinkan itu. Jadi sahabat-sahabat yang nak menyumbang untuk Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, boleh simpan nombor akaun Affin Bank dan insya-Allah kita pakat-pakat sumbang untuk menambah lagi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih Kak Saliza Agus, Husairi Muhammad, Lin Mazlin. Terima kasih banyak. Alright. So insya-Allah malam ni sahabat sekalian, saya nak share sedikit satu tajuk. Bunyinya macam seram sejuk sikit lah, kan. Tajuknya akhirat no U-turn. Akhirat no U-turn. Tidak boleh berpatah balik, tidak boleh ghostan ke belakang, tidak boleh yalah, patah balik lah. Patah balik tak, ghostan ke belakang. Baik, selama saya, tuan-tuan, ibu-ibu hidup atas muka bumi ni, orang kata selagi hayat di kandung badan, selagi masih hidup, apa yang kita nak kena buat? Selagi masih hidup, maknanya kita ada peluang untuk berpatah balik, buat pusingan U. Maksud pusingan U di sini ialah menyesali, bertaubat. Kita rasa insaf, kita rasa nak berubah, kita rasa nak berpatah balik ke jalan asal agama Islam yang suci ini. Itu sebab saya letak tajuknya akhirat no U-turn. Akhirat tak boleh U-turn, tak boleh patah balik. Jadi sahabat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian, oleh kerana itu ambil peluang atas dunia, kan. Ibarat kata ulama, saya pernah ceritalah dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni pun secara live begini, masa kita hidup ni ibarat kita memegang satu buku catatan, sebuah buku lah, kan. Kita sedang pegang satu buku, dan ulama kata kulit depan, kulit luar buku tu, kulit depan sekali itu tarikh lahir kita, kulit belakang sekali itu tarikh mati kita, dan setiap helaian-helaian dalam buku tu itulah tempoh kehidupan kita daripada tarikh lahir sampai tarikh meninggal dunia besok. Dan kata ulama, ibaratnya kita tengah pegang buku tu sekarang, kan. Katalah umur saya 46 tahun. Boleh tak saya selak muka surat belakang? Maknanya saya tengok muka surat 45, 40, 32 masa umur saya 20 dulu, boleh kan? Boleh. Mana kita boleh himbau balik, boleh cek balik, boleh checklist balik, boleh tengok balik, boleh semak balik. Dan ulama kata selama kita hidup, kita ada memegang satu pemadam. Pemadam tu namanya taubat. So bila kita selak balik, muda-muda kita dulu, muka surat 15, masa 15 tahun kan, tingkatan 3, muka surat 20 masa kat universiti, ada nakal-nakal kita buat, boleh tak ambil pemadam tu kita padam sekarang? Sebab buku tu kita masih pegang, kan. Maknanya boleh lah. Padam itulah namanya taubat, minta ampun, istighfar. Dan kata ulama, kita hanya boleh padam muka surat yang lama-lama, maknanya boleh patah balik ke belakang ketika hidup sahaja. Masih hidup saja. Meninggal dunia saja, ibarat buku tu kita dah serah, pemadam pun dah tak pegang dah, tutup buku tu rapat-rapat, kulit depan tarikh lahir, kulit belakang ni tarikh mati, habis. Kita tak boleh buat apa-apa. Boleh faham? Boleh faham? Kan? Itu bendanya. Jadi nak U-turn ke, nak patah balik ke, nak merintih ke, atas dunia lah. Sekarang lah maksud saya, masa kita hidup, nak bertaubat, nak menangis, nak merintih, nak menyesal, nak meratap, nak minta ampun, nak betul-betul punya merayu dengan Allah masa kita hidup. Bila dah meninggal dunia, ibu ayah sekalian, bermulanya apa yang dipanggil akhirat.
Kan, sebab Nabi kata innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya lubang kubur itu atau kematian itu dinisbah pada lubang kubur lah, adalah perhentian yang pertama daripada banyaknya perhentian-perhentian di negeri akhirat. Akhirat ni banyak stesen. Arab panggil mahattah, stesen. Orang kata apa? Checkpoint. Pintu gerbang akhirat yang pertama dia panggil mati. Melayu kata meninggal dunia. Arab kata maut. Melayu kata mati juga. Jadi bila mati atau meninggal dunia, itu pintu gerbang pertama kita nak pergi ke alam akhirat. Jadi bila mati saja bermakna kita sudah masuk ke alam akhirat yang dipanggil alam kubur. Arab kata alam barzah. Boleh faham setakat ni tak? Apa makna barzah? Barzah sebenarnya maknanya dinding. Alam barzah maksud dia alam dinding. Dinding ni kaedahnya kita tak tahu apa yang ada di sebelakang dinding kan. Rumah kita ada dinding kan, belakang saya ni dinding. Kita tak tahu belakang dinding tu ada apa yang berlaku kita tak tahu. Jadi alam barzah pun sama. Nampak mayat tu masuk dalam liang lahat dalam kubur, tutup kubur tu, kita tak nampak dah apa jadi di dalam kan. Itu makna alam barzah. Jadi ibu ayah sekalian, sahabat sekalian, selagi orang kata masih ada nyawa, selagi masih hidup, maka kita kena usahakan untuk berpatah balik, U-turn, merintih, menangis dan seumpamanya. Baik, saya selang-seli sikit. Terima kasih pada Kak Sabariah Abu Samad. Cari jumpa juga katanya. Nani Syarifah Marsidi, Kak Nuraida Bidin, Port Kelang, dekat lah dengan masjid tu kan. Kak Azian Kamarudin, saya tahu Kak Ida Bidin, kan, sebab Port Kelang kan, dia tak lari mana Port Kelang tu, dekat dengan rumah saya, tempat Port Kelang kan. Hazlina Abdullah, Mak Uda daripada Terengganu. Jamal Said, Assalamualaikum Ustaz, rindu Kak Ustaz, lama tak dengar ceramah Ustaz. Untuk pengetahuan Abang Jamal Said kita, sebenarnya saya tiap-tiap malam ada kuliah live. Ni minta maaf pihak masjid, promosi sikit. Setiap malam saya kuliah live di FB audio kuliah ataupun FB saya lah, Ustaz Rahim Nasir, tiap-tiap malam 8.45 malam, kecuali Sabtu dan Ahad saja. Sabtu dan Ahad kita cuti. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ada kuliah 8.45 malam, dan kecuali juga malam Jumaat kita baca Yasin. Jadual ni sepanjang PKPB yang tak boleh berkuliah di surau masjid di Negeri Selangor. Besok dah umum kata PKPB dah habis, itu kita ejah baliklah jadual kita macam mana. Terima kasih Muhammad Waliuddin, Abang Hang Kasyaf, Siti Fatimah Cik Awang, Kak Nirman Nasir Singapura, Yaziz Tokai, Mazli Muhammad, Kak Fatimah, Kak Syarifah, Abang Yaziz lama tak bersama Ustaz. Ada saya tiap-tiap malam live macam saya sebut tadi lah. Alright, sambung balik. Baik, kalau lain ada masalah tu bawa tenang dulu, istighfar dulu. Banyak-banyak selawat, insya-Allah Allah balikkan lain tu jadi elok dia. Word ada sikit, istighfar banyak. Baik, balik cerita kita tadi. Maknanya selagi hayat tu masih ada, minta ampun dengan Allah, istighfar. Kita tak payah cakap lah, Ustaz saya dosa banyak, tak payah cakap, sebab semua orang ada dosa kan. Ustaz pun ada dosa, tuan-tuan pun ada dosa, ibu-ibu pun ada dosa, ulama pun ada dosa, menteri pun ada dosa, semua ada dosa. Tetapi ingat,
apa yang Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadis ialah bila Nabi kata khairul khatta'it tawwabun, atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang yang ada dosa macam saya dan kita semua, yang paling terbaik Nabi kata mereka itu bertaubat pada Allah, minta ampun. Tak kiralah dosa kita setinggi gunung, seluas lautan, luas lagi rahmat Allah kepada kita. Jangan susah hati. Bukan saya menggalakkan kita buat dosa, bukan. Kita pernah dulu-dulu ada dosa, kan? Tak usah buat muka macam tak berdosa sangat. Kan? Jangan rasa saya rasa macam saya tak ada dosa, Ustaz. Agak-agak sikit bro. Ulama kata apa? Orang yang tidak merasakan dirinya berdosa, itulah satu dosa. Bawa-bawa bertenang. Orang yang tidak rasa dirinya berdosa, itulah satu dosa sebenarnya. Kita rasa, aku okey kot ni, kan? Ada dosa tu. Sebab kita ni memang ada dosa. Tak usahlah nak rasa-rasa macam ahli sufi, tak payahlah. Kita ni kan, dosa banyak. Dosa zaman sekolah, dosa zaman jahiliah dulu, dosa tahun 70-an dulu, dosa 80-an, dosa tahun 2020, kan? Banyak dosa kita tak? Jadi ingat, tak apa, dosa kok mana pun, selagi ada keinginan untuk bertaubat, ada keinginan untuk minta ampun, ada keinginan kita nak berubah, buatlah, berdoalah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita. Allah akan tolong kita. Allah akan permudahkan urusan kita. Selama mana kita masih hidup dan kita grab peluang untuk berubah. Ramai orang dia nak berubah tapi dia tak ambil ruang itu. Apa dia buat? Nanti ya Ustaz, nantilah bila nak pakai tudung, nak tutup aurat, nanti lah, tunggu dapat hidayah, kan? Bila orang tegur tu sebenarnya itu dah lorong dia. Tapi orang tanya, orang tegur, kan, orang nasihat, itu dah lorong nak pergi hidayah, tapi dia yang blok. Itu yang sayang tu kadang-kadang, kan? Kita kesian dengan orang yang masih tak mau tutup aurat, yang masih tak solat, yang masih melanggar perintah Allah, yang masih tak sayang dengan Islam. Kita kesian sebenarnya. Tapi lah kadang-kadang mereka tak kesian diri mereka sendiri. Tapi apa pun ibu ayah sekalian, kita doakan mereka mudah-mudahan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, cuba buka ayat 12 dalam surah As-Sajadah. Ayat 12 surah As-Sajadah. Baik, terima kasih. Komen korang ni kadang-kadang lawak juga ni, kan? Tapi saya cuba tahan lah, tak mau gelak. Tapi gelak juga tak? Okey. Kak Sabaria, Hambu Samad, terima kasih. Tahun, insya-Allah hidayah tu milik Allah, fitrah manusia semua akan suka kebaikan. Namun setiap kali nak baiki ibadah atau nak taubat pasti tak lari dugaan. Betul kan Ustaz? Doakan kami. Betul. Kan? Dia memanglah ujian nak bertaubat, kan? Setan bisik, nantilah, besoklah, minggu depan lah, tunggulah tua besok, kan? Kita muda nak taubat, apa ni, enjoy lah, muda-muda, kan? Setan punya kerja. Jadi persetankan setan itu boleh guna ayat itu, persetankan setan itu, teruskan kerja kita, minta ampun, berubah, dan Allah akan tolong. Baik, ayat 12 tadi. Sebab ayat 12 ni saya ambil malam ni surah As-Sajadah.
Surah yang biasa imam baca pagi tadi kan, pagi Jumaat selalu tu imam baca lah, sujud sejadah. Jadi ayat 12 surah Sajadah, apa bunyi dia? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Sadaqallahul azim. Allah kata, wahai Muhammad, alangkah ngerinya apabila nanti di akhirat, bukan sekarang, di akhirat, atau lebih tepat di padang mahsyar, kamu akan melihat al-mujrimun, orang yang berdosa di dunia dulu, termasuk yang mati tidak sempat bertaubat. Berdosa di dunia dan dia mati tak sempat taubat. Apa jadi pada dia? Dia akan menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka. Bahasa mudah dia gini, orang yang berdosa besok di padang mahsyar, masa berimpun di padang mahsyar yang sangat mengeri dan menakutkan itu, manusia yang berdosa akan tunduk kepala dia gini, tunduk gitu kan. Tunduk ni simbol apa? Apa definisi tunduk tu, kenapa? Ulama kata dua. Satu, malu. Satu lagi, takut. Tunduk ni dua je, sama ada malu atau takut. Betul tak saya cakap? Kita kena marah dengan mak masa kecil-kecil tu kan, popeng-popeng mak bebel, kita buat apa? Ada melangut gitu, nak kena lempang lagi ada. Kalau buat begitu tak, kita akan tunduk, ya kan? Tak cakap sepatah. Pasal apa tunduk? Takut. Dengan Allah pun sama kat esok. Orang berdosa ni besok depan Allah, bila dia tengok Allah besok, dia tengok padang mahsyar yang mengerikan, dengan seksaan, dengan himpunan manusia yang ramai, dengan matahari sejengkal apa semua, masa tu tunduk tak berani nak melangut, tunduk aja. Tunduk tu sebab malu, sebab takut. Tu yang ada anak murid bagi teka-teki kat saya. Ini keluar tajuk lah, no? Selingan. Dia kata, Ustaz, pasal apa anak babi jalan tunduk? Kepala otak ada soalan macam tu. Kan? Dia kata, pasal apa anak babi boleh berjalan, belakang ibu dia ditunduk je, Ustaz? Siapa tahu jawapan dia? Jawapan bukan-bukan je kan. Saya kata, entah, saya mana tahu jawapan. Saya kata, dia kata, Ustaz, sebab dia malu mak dia babi. Dia kata, kau ajar kan. Dan kau nak malu apa? Dah engkau pun babi kat sebenarnya kan. Dia tu sendiri pun sama je. Nak malu apa mak dia babi? Orang tak ada kerja kan, dia buat teka-teki bongok macam tu. Kan. Baik, jadi di akhirat besok, orang yang buat dosa ni tunduk. Takut tu jangan buat pasal dunia belagak lah kan, cakap-cakap pinggang kan, main tunjuk-tunjuk orang, tunjuk mendada macam tu kan. Besok akhirat tunduk. Sambil mereka menundukkan kepala itu, mereka berkata, sambil tunduk tu di padang mahsyar ni cerita ayat ni, cerita padang mahsyar tau. Sambil tunduk tu mereka cakap apa? Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami, hari ini kami dah tengok, kami nampak dah. Dunia dulu tak apa nampak Islam tu betul. Dunia dulu tak apa dengar, tak apa nampak agama Islam ni agama yang baik. Kita hina-hina Islam, kita sindir-sindir Islam atas dunia dulu. Tiba-tiba akhirat dia declare Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami, hari ni kami nampak. Wasami'na, dan kami dengar dah. Yang kata agama Islam ni betul, yang kata pahala tu kalau kita buat baik dapat pahala, yang kata kalau kita ikut perintah Allah ada peluang masuk syurga, kami dengar dah ya Allah. Bila dia dengar tu? Akhirat, bukan hari ni, akhirat besok.
Lalu apa yang mereka minta? Farji'na. Ini kata menyesal ni besok ni. Farji'na, wahai Tuhan, tolong balikkan kami ke dunia dengan segera. Sebab apa saya kata segera? Sebab ada huruf fa. Farji'na, farji'na, ada huruf fa di depan tu. Fa tu maknanya fa lil fauron, benda yang minta disegerakan. Farji'na, wahai Tuhan, cepat-cepat balikkan kami semula ke atas dunia. Nak buat apa minta balik ke dunia? Na'mal solihan, kami janji kami nak beramal soleh, kami nak buat benda yang baik-baik saja ya Allah. Tu dia punya janji. Pasal apa? Dah takut, dah nampak neraka kat depan menjulang-julang api kan, takut, minta kelang kabut, ya Allah kami nak balik ke dunia, tolong hidup kami balik, hantar ke dunia balik. Inna mukinun, hari ini wahai Allah kami dah yakin sangat-sangat. Dulu atas dunia yakin boleh aja kan, yakin boleh, Malaysia boleh kan, tapi sebenarnya tak apa yakin juga, masalah juga tu. Jadi apa jadi, itu ceritanya. Tak, ceritanya iaitu baru yakin dan minta balik ke dunia. Jadi soalannya dapat ke tidak balik? Nantikan selepas ini. Saya nak baca komen je kan, buat tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Maria Chan, Siti Cute Jambu daripada Singapura. Mauda, iman kita senipis kulit bawang, mudah tergugat dengan godaan dunia. Betul. Allahu Akbar. Tak ada, kita nasihat orang, lepas tu kita bagi contoh kebaikan kita sendiri tak? Kita cerita yang kebaikan kita pada dia. Adakah itu dikatakan bajet bagus atau perasaan bagus? Tak ada, tak ada. Itu kita cerita dengan ikhlas kan. Kita cerita kebaikan tu dengan niat supaya orang tu dengar dan orang tu boleh berubah ke, dia boleh tiru kebaikan tu. Orang yang kata bajet alim lah, bajet bagus kan, itu lantak pi dekat orang. Orang yang suka mengata itu kan. Kita jalan kerja kita jalan, orang kata biar kat dia kan. Lama mana orang nak kata ni? Cuba habaq Ustaz, lama mana orang nak kata je kan, dia pun tak larat lah. Jadi tak usah dengar lah orang nak kata apa, lantak pi. Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih. Kelakar selingan Ustaz. Kak Maria Chan, aduh Paka Terengganu tak clear, sayang sungguh, Allah sianya. Kak Syarifah Marsidi, mungkin hujan kot no. Sana kan banjir kan, Terengganu banjir kan. Zainab Abdul Latif, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, sambung lagi. Sambung soalan tadi tu kan. Dia minta balik ke dunia. Siapa yang minta balik ke dunia ni? Orang yang berdosa. Bila dibentangkan di hadapan Allah di padang mahsyar, dia dah nampak dosa di gunung, dah nampak api neraka kat depan menjulang-julang nak menyambar dia. Masa itu farji'na, ya Allah tolong balikkan kami ke dunia, kami nak beramal soleh. Ui, janji mulut kan, janji bukan main hebat lagi. Apa jadi? Nabi menghuraikan ayat itu dan Nabi menceritakan pada sahabat, dan saya menceritakan pada ibu ayah sekalian. Walaupun cerita ni banyak kali dah saya ulang, sebenarnya saya suka cerita ayat ni. Akhirnya Nabi kata, bila mereka minta nak balik ke dunia, puak-puak yang berdosa tadi ni kan, dia minta nak balik ke dunia, nak bertaubat lah konon-kononnya, nak minta ampun, dah menyesal lah ni. Lalu Allah berfirman kepada mereka, mereka dengar satu suara. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata, Al-an udkhulun nar. Tu dia, ambil engkau. Nak sangat ambil engkau. Tu bahasa dia kan.
Mengapa pula aku ceramah malam ni kan? Geram. Degil sangat tak dengar cakap. Ustaz bagi ceramah, dia katanya kat Ustaz bagi nasihatkan, dia sindir-sindirnya balik. Tak dengar cakap, besok menyesal kan. Akhirnya bila mereka minta nak balik ke dunia dengan alasan konon nak bertaubat, Allah kata pada puak-puak yang berdosa tu, al-an, sekarang, now, udkhulun nar, pi terjun masuk neraka ramai-ramai. Mampus tu Bila mereka merayu, menangis, minta nak balik ke dunia, Allah kata jangan cakap banyak. Ini kalau bahasa mudah lah. Allah kata jangan cakap banyak, korang pergi semua terjun masuk neraka ramai-ramai. Pergi terjun dalam neraka ramai-ramai sekarang. Lalu apa jadi? Nabi kata fa'abau maksudnya mereka enggan. Tadi bukan main beria, berjanji depan Allah, ya Allah balikkan kami menyesal lah, itulah ini. Nak berjanji kalau balik nak buat amal soleh, kami nak dengar cakap engkau ya Allah. Tiba-tiba Allah suruh terjun masuk neraka, mereka jawab fa'abau. Bukan mereka jawab, fa'abau. Nabi kata mereka enggan, diam, tak mau terjun. Tadi baru berjanji kan, nak dengar cakap Allah bagai itulah ini. Tiba-tiba bila Allah suruh terjun dalam neraka, mereka enggan terjun. Dan Nabi kata, kalaulah mereka terjun pada saat arahan yang Allah keluarkan itu, bila Allah kata terjunlah korang ramai-ramai dalam neraka sekarang, tiba-tiba mereka ikut tak? Mereka terjun, ikut cakap Allah tu. Nabi kata niscaya Allah akan menyejukkan api neraka itu. Allahu Akbar. Tak yakin dengan Allah sampai akhirat. Bila Allah suruh terjun, tak mau terjun. Nabi kata kalau mereka terjun di saat itu, bila Allah arahkan suruh terjun neraka tu, mereka terjun. Nabi kata neraka tu jadi sejuk. Tak mustahil. Allah yang punya neraka syurga, dia boleh buat macam-macam kan. Api yang pernah bakar Nabi Ibrahim pun tak panas agak, sejuk kan. Api yang bakar Nabi Ibrahim tu, yang tak terbakar tu, sebab apa? Sebab dia sejuk. Walaupun Namrud tengok api tu menjulang macam gunung kan, dia kata mampuslah Nabi Ibrahim dalam tu. Dia kata Nabi Ibrahim relax makan buah delima dalam tu. Duduk atas kursi goyang-goyang kan, macam kursi malas tu lah. Duduk dalam api tu, relax tak terbakar. Pasal apa Ustaz? Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api yang sedang membakar Nabi Ibrahim itu, jadilah kamu sejuk. Bardan, barid maknanya sejuk. Jadilah kamu sejuk, wasalaman dan selamat ke atas ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Tu yang api tu jadi sejuk tu. Api mana yang sejuk? Api yang tengah bakar Nabi Ibrahim tu. Bukan cerita hantu kat Limah kalau kita bakar kan, bukan itu. Tu cerita Melayu, kita bakar je katanya, usuk wicah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ulama kata mujurlah. Allah sebut api yang sejuk tu, Allah kata ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Ulama bincang, kalau Allah tak sebut atas Ibrahim, Allah tak petik nama Nabi Ibrahim, nescaya api akan sejuk sampai kiamat. Tak merasa kita nak makan tom yam panas, ibu ayah sekalian. Tak merasa nak makan hot burger. Tak merasa nak makan teppanyaki ke apa berasap-rasap tu kan. Tak merasa, sebab api sejuk. Tapi Allah tu dia maha bijak kan. Dia suruh yang api yang bakar Nabi Ibrahim je sejuk. Sebab itu Allah letak ujung ayat tu ala Ibrahim. Kalau tidak, habis api panas, sejuk sampai kiamat, tak panas dah. Kan. Tapi Allah tahu keperluan kita kan. Jadi ayat ini ibu ayah sekalian, sebenarnya ayat ni sebenarnya Allah nak cerita, suruh kita
jangan menyesal di akhirat. Itu yang kata akhirat no U-turn tu, kan? Sebab apa? Tak boleh U-turn pun. Nak minta patah balik ke dunia, mana nak dapat? Dunia pun dah hancur lebur dah masa tu, kan? Dunia pun dah hilak, dah ruyup, dah gaib, dah lebur, dah hancur. Tiba-tiba berimpun di padang mahsyar, dunia dah tak ada, minta pula balik ke dunia. Mana nak dapatnya, kan? Memang tak ada, memang tak dapat punya, tak usah berangan. Itu yang saya kata, tak ada U-turn, tak boleh U-turn di akhirat. Kalau di dunia no problem, kan? Malam ni buat jahat, terus bertaubat, tak ada masalah. Bukan nak suruh buat jahat, saya bagi contoh selama hidup, kan? Macam tu. Terima kasih Kamaruzaman Bahaudin, Raja Fauziah, Raja Idris, Singapura. Paka okey, tak banjir, alhamdulillah. Sama-sama Kak Zah. Noeli, terima kasih. Salamiah Abdul Ghani. Geram dah ni, kadang-kadang hukum Allah pun dibuat main-main. Sedih betul Ustaz, macam mana, tak tahu macam mana nak tegur. Kita dah tegur tu dah lah, kan? Orang degil juga, lantak kat dia lah. Nak buat macam mana dah? Sebab hidayah tu Allah yang bagi. Tugas kita fazakir, wahai Muhammad, kata Allah, fazakir, tugas kamu bagi peringatan, bagi nasihat, bagi peringatan. Tak, itu je, bukan kita boleh paksa orang, kan? Kita buat takat mampu je lah. Terima kasih Simah Sarmain. Itu saja nama-nama yang ada setakat ni. Baik, jadi maknanya sahabat sekalian, sikit lagi saya nak habis, kan? Waktu isyak masuk saya akan berhenti, ya. Jadi apa yang penting kita kena ingat, macam saya kata di awal tadilah, nak menyesal, menangis, merintih, meraung, kan, bertaubat, sujud ke apa, semua masih hidup. Semua masa kita masih hidup di atas muka bumi ni. Dah meninggal dunia, orang kata mayat dah terbujur kaku, jasad kita dah tak bergerak, habis, tak boleh buat dah. Kita dah tak boleh dah dengar kuliah, kan? Sebab saya pernah sebut dulu, kan, tuan-tuan ibu-ibu boleh dengar kuliah saya sebab apa? Sebab tuan-tuan masih hidup. Kan, 22 tahun dah saya ceramah, belum ada orang mati dengan ceramah saya lagi, belum. Orang hampir mati mungkin ada lah, orang dah mati dengan kuliah saya belum ada. Bawa-bawa tenang, dah semua yang hidup aja, yang hidup, yang dah, yalah, yang hidup lah. Saya tak cakap apa pun, kan? Maknanya kita ni bakal jenazah, kan? Bakal nak meninggal dunia. Jadi ingat, buat persiapan. Umur kita makin hari makin tua, makin hari kita ni makin lemah, makin tak larat, bukannya makin kuat. Kan? Dulu ibadah kita zaman bujang, hebat, kan? Hebat masa zaman bujang. Bila dah kahwin tu kadang orang kata kau slow sikit, makin menurun sikit. Dah sibuk, ada bini, kan? Lepas tu dapat anak pula, sibuk dengan anak. Dia makin banyak cabaran. Tapi bila dah pencen, dia banyak masa balik. Dah tak ada orang. Itu pun nasib tak baik, kena jaga cucu lah. Kan? Kena jaga cucu. Baru nak berehat lah, kena jaga cucu. Nak buat macam mana? Itu kitaran alam namanya. Buat ajalah yang terbaik, doakan yang terbaik, insya-Allah Allah pun mudahkan. Baik, ibu-ibu, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. So, berdasarkan kefahaman cerita kita tadi, maknanya tugas kita selagi hayat masih ada, ambil peluang itu. Ambil peluang itu. Sebab itulah betul lah bila Rasulullah sebut, kan, bila Rasulullah kata, apa Nabi kata, kita kena banyak mengingati mati. Orang kata selalu lah, ingat-ingatlah juga mati tu, dengan cara tengok orang mati ataupun ziarah kubur dan sebagainya. Betul lah Nabi sebut tu. Sebab
Bila kita tengok orang mati kan, orang tu dah meninggal terbaring, tak boleh bergerak kan, dia tak boleh buat apa dah ibu ayah sekalian, dia tak boleh buat apa-apa dah. Orang Kedah kata nak menguit pun tak boleh kan, bergerak pun tak boleh. Dia tak boleh dah dengar kuliah, dia tak boleh dah selawat, dia tak boleh dah sedekah, dia tak boleh dah baca Quran, dia tak boleh dah berzikir, istighfar ataupun nak puasa sunat, tak boleh dah. Pasal tempoh ruang tu Allah dah habiskan, dah habis. Kita ni berpeluang sebab masih hidup, meninggal habis dah peluang, expired date dipanggil. Kan, jadi ambillah peluang tu sebelum nyawa kita melayang. Dan kita tak tahu bila nyawa kita melayang, bila-bila masa pun boleh melayang. Jadi persiapkan diri dengan cara yang paling terbaik, yang paling ikhlas, yang tugas kita ikut je cakap agama, ikut je cakap Allah, ikut je cakap Rasul. Kita ada siapa atas dunia ni tuan-tuan? Tak ada siapa. Kita ada Allah, Rasul. Adik-beradik pun dengan kita, mak ayah kita pun lama mana sangat Allah bagi kan, 60-70 tahun Allah cabut umur mak ayah kita, habis meninggal orang tua tu kan. Adik-beradik kita pun berapa lama sangat dengan kita, anak cucu kita pun berapa lama sangat. Tapi sebab kita ada Allah, kita ada Rasul, kita ada agama, dan agama ni yang membentuk kita ke arah jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang Allah redha, insya-Allah, maka pulun. Tak usahlah buat kerja yang bukan-bukan kan. Umur kita pun dah tua dah. Saya rasa 70% yang dengar kuliah saya malam ni 50 tahun ke atas kan. Tak usah buat muka muda sangat. Kan, tak usah buat muka muda, buat tenang kan. Kita ni, saya pernah sebut, geng RTM, rehat tunggu mati. Bukan Radio TV Malaysia tu, rehat tunggu mati kita ni. Allahu Akbar. Noeli ada kenduri tahlil. Tak apa, no problem. Tak dapat dengar clear, tak apa, fokuskan kenduri tu, tahlil tu dulu tak. Semangat betul Noeli ni. Dengan kuliah-kuliah ustaz pun dia dengar juga sambil-sambil tahlil tu. Tahniah. Lin Mazlin, terima kasih Kak Zah. Selagi pintu taubat, Lin Mazlin kata selagi pintu taubat masih terbuka, bertaubatlah. Betul. Besok Allah dah tutup, habis kita kan. Terima kasih Mak Uda, Kak Zah. Kita yang sering beri alasan. Betul. Kak Azian Kamarudin, terima kasih Mak Norman. Paling takut banyak amalan kat dunia tapi takut muflis kat akhirat. Itu lagi ngeri sebenarnya. Na'udzubillah. Zul Fahmi Samsudin, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas nasihat dan perkongsian. Sama-sama. Saya share setakat yang saya mampu saja, insya-Allah. Tohun, terima kasih. Kak Mariah Chan, betul Ustaz, persiapkan diri sebelum dijemput Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Romiah Abdul Rahman, Kak Zah, Mak Uda, Abang Zainal Osman, masih bawah 50. Oi, sama kita bang. Macam sama je kan. Alright, azan pun sedang berkumandang. Jadi saya diizinkan oleh pihak jawatan kuasa masjid untuk berkuliah daripada 7.30 sehingga azan isyak. Waktu isyak masuklah maksudnya kan. Jadi apa pun tugas kita, yang pertama sekali saya nak buat kesimpulan, nombor 1, terus beramal, terus bertaubat, terus minta ampun, teruskan yang baik-baik selagi masih hidup. Dan yang kedua, ingat, bila dah meninggal dunia, mati, maut, tak boleh buat apa-apa lagi. Tak boleh semayang dah, tak boleh puasa dah, tak boleh berzikir dah, tak boleh baca Quran dah, tak boleh sedekah dah, semua tak boleh buat. Jadi sementara boleh buat, buatlah.
sebelum menyesal di akhirat. Akhirat menyesal, orang kata tak keluar air mata darah pun tak ada apa. Macam ayat 12 tadi kan, sejadah yang kita baca tu, minta patah balik, apa yang nak dia patah balik? Dunia pun dah tak ada. Menyesal kan, tapi tak gunalah menyesal masa tu. Biar menyesal sekarang ni, malam ni kita menyesal. Nah, terima kasih banyak semua. Lin Mazlin, Mauda, Kak Noraida Bidin, terima kasih banyak. Dan akhir sekali saya ucap terima kasih juga pada Jawatankuasa Masjid Jami' Somadiah Pelabuhan Kelang, terutama Ustaz Hadi yang memanggil saya untuk kuliah pada malam ni. Sahabat saya sama mengaji Mesir dulu, yang menjadi pihak pengurusan masjid di sana. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa menyumbang untuk infak pada tabung masjid yang telah dipinkan nombor akaunnya di bawah tu. Minta pakat-pakat infak sama-sama, insya-Allah kita membantu tabung masjid lah. Sempena Covid ni kan, tabung masjid kurang, tambah Selangor pula tutup masjid kan, jadi masalah juga. Jadi kita pakat-pakat menyumbang, insya-Allah. So, satu saja pengumuman lagi untuk malam besok, Kak Maria Chan. Malam besok ada satu kuliah lagi sebenarnya, tapi malam besok ni saya akan share lah, saya cuba share. Dia Masjid Istiqamah Sunway Kayangan, tapi mereka guna aplikasi Zoom. Bukan live macam ni lah, tapi Zoom, tapi mereka akan pancarkan live dekat Facebook masjid. So macam biasa, saya akan copy link dan saya akan hantar pada grup tele kita, dan saya akan copy juga dekat Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir dan Rahim Nasir. Jadi malam besok ada satu lagi kuliah tambahan selepas maghrib juga, dan selepas itu kita jumpa hari Senin lah, 8.45 malam macam biasa, hari Senin sampai Jumaat, insya-Allah. So terima kasih Kak Saliza Agus, Muhammad Waliuddin, Kak Jamalia Sanusi walaupun terlewat sikit baru masuk, Nur Arzimah Muhammad Arifin, Muhammad Ismail Zamzam, Kak Zah, terima kasih banyak semua. Terima kasih pada pihak Jawatankuasa Masjid. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi malam besok dekat channel yang lain pula. Apa? Banyak channelnya, macam selebriti pula kan. Apa pun tak apa, yang penting dakwah kita jalan, insya-Allah. Takat mana kita boleh buat, kita buat sama-sama. Itu saja, terima kasih. Saya minta maaf banyak kalau ada kelemahan, kekasaran, tersilap bahasa dan sebagainya. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.